Selamat sejahtera. Ini adalah satu perkongsian tentang sistem Hermes untuk deskripsi tugas guru akademik. Mula-mula, langkah pertama, login, masuk Hermes dan gunakan ID pengguna dan kata laluan masing-masing. Langkah kedua, cari data perjawatan dan pilih deskripsi tugas. Setelah itu, langkah ketiga, tekan ikon fungsi dan akan terpapar selenggara komponen deskripsi tugas. Tekan paparan selenggara ini. Langkah 4, tekan pada link nama pemilik kompetensi. Selalunya ia akan berwarna biru yang ada garis di bawahnya. Kita akan mulakan dengan yang pertama, maklumat umum. Type ringkasan gelaran jawatan sebenar. Ringkasan diberi di slide ini di mana ada ringkasan gelaran jawatan guru sekolah rendah dan juga sekolah menengah. So, terdapat template JD guru bukan akademik dan juga template JD guru akademik. Contoh sekiranya guru akademik, so perlu type GA. Kemudian ada ringkasan gelaran jawatan AKP sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Angka 6, di grade JD, pilih grade sebenar yang terkini. Jika paparan tidak kelihatan sebab dia berada di bawah, tekan Ctrl dan tekan tanda tolak. Bila kita tekan Ctrl dengan tanda tolak, dia akan zoom out. Yang kedua, tujuan pengujudan jawatan. Tekan tambah dan salin apa yang terdapat di deskripsi. Link untuk deskripsi tugasan diberi di dalam penerangan video ini. Yang berwarna merah adalah kata kerja, yang berwarna hitam adalah objek dan yang berwarna biru adalah hasil. Contohnya, mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996, Akta 550, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan, dan kemudian hasil dia adalah ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik. Jangan lupa tekan simpan setiap kali mengisi maklumat. Kemudian seterusnya, kita ke accountability. Langkah ke-8, masukkan grade yang terkini atau yang terendah ke tertinggi. Ini mengikut arahan jabatan masing-masing. Tekan grade jawatan GD. Sekiranya grade jabatan di bawah daripada digit 41, ikut sama seperti digit 41. Kemudian, langkah 9, tekan tambah untuk memasukkan accountability. Bila copy dan paste, pastikan dipadam nombor di dalam deskripsi seperti nombor 1 ataupun huruf A, B, C, D. Kerana ia akan berulang nanti bila kita mencetak hasil akhir JD. Contohnya, kalau digit 41, accountability, so kita akan melaksanakan PDP menggunakan kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. So, tekan tambah dan masukkan accountability. Ingatan, kalau untuk copy adalah Ctrl dengan C dan kemudian kita tekan Ctrl dengan V untuk paste. Dan dia ada 3 petak untuk accountability.
Contohnya, 1. Melaksana dan menambahkan nilai PDP melalui kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Yang berwarna merah adalah kata kerja di kotak pertama. Kita perlu membuat carian dan kemudian menulis dan menambahkan nilai PDP melalui kaedah pedagogi yang bersesuaian. Dan akhir sekali hasilnya di kotak ketiga bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Setelah itu, kita akan tekan tambah untuk masukkan tugas utama. Contohnya, Digi 41 ada A, B, C, D, E. Ada 5 tugas utama. So, guru-guru perlu tekan Ctrl C untuk menyalin. Yang pertama katalah A, menyediakan rancangan PDP tahunan dan harian. So, tekan itu Ctrl, copy C, kemudian Ctrl V untuk paste. Okey, sekali lagi ingatan, pastikan bila dah paste, dipadankan nombor, contohnya huruf A yang berada di depan ayat itu. Pada tugas utama yang berwarna hijau, tekan tambah dan kemudian copy, paste deskripsi. Ini adalah yang seterusnya untuk accountability dan tugas utama. Seterusnya untuk accountability ketiga dan juga tugasan ketiga. Dan seterusnya accountability keempat dan tugasan utama keempat. Ikuti dengan nombor 5 dan juga tugas utama ke-5. Dan ke-6, ke-7, ke-8 yang terakhir sekali. Seterusnya kita teruskan kepada bahagian dimensi. Seterusnya untuk bahagian dimensi, langkah 11 tekan tambah dan isi dimensi. Kita boleh copy dan paste. Contohnya dimensi bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Jadi kemudian tekan tambah dan isi skop. Skopnya, guru perlu menyatakan kelas dan juga bilangan murid bagi setiap kelas. Contohnya tingkatan 2 rajin, 30 orang murid. Tingkatan 3 gigih, 34 orang murid. Ini adalah contoh di mana di bahagian dimensi dan juga skop. So, ingat tambah dan kemudian simpan. Kemudian, kelayakan akademik. Untuk kelayakan akademik, langkah ke-12, pilih yang berkenaan. Terdapat berbagai pilihan, contohnya ijazah sarjana muda kepujian dan juga sijil perguruan diploma pendidikan. Kita ke bahagian seterusnya, kompetensi. Langkah ke-13, tekan tambah dan tambah kompetensi mengikut grade masing-masing. Ingatan, perlu copy dan paste setiap satu secara berasingan dengan menekan butang tambah, simpan, dan seterusnya. Contohnya di sini, kompetensi pertama, pedagogi isi kandungan mata pelajaran. Dan isi seterusnya dengan menggunakan teknik copy-paste. Kita beralih ke pengalaman. Langkah ke-14, tekan tambah dan salin pengalaman yang berkenaan. Contohnya Digi 48. So, untuk time-based berasaskan kecemerlangan, guru perlu menyalin daripada Digi 41, 44 dan seterusnya 48. Contohnya, kalau kurang dari 8 tahun untuk Digi 41,
Senarai pengalaman kerja ialah tempoh perkhidmatan dalam grade Digi 41 dan tempoh pengalaman kerja tahun adalah tulis bilangan tahun, contohnya 2. Di sini ditunjukkan contoh pengisian, contohnya yang pertama, tempoh perkhidmatan tidak kurang dari 8 tahun dalam grade Digi 41. Dalam tempoh pengalaman kerja untuk tahun, tulisan 8 tahun. Dan sambung seterusnya dengan tempoh perkhidmatan tidak kurang 8 tahun dalam grade Digi 44 dan tulis tempoh pengalaman kerja, contohnya 6 tahun. Bahagian seterusnya, pengesahan. Untuk pengesahan, langkah 15 tekan draft JD dan papar untuk muat turun PDF apa yang kita telah isi tadi. Langkah 16, tekan simbol save yang berupa seperti disk dan tekan PDF untuk muat turun. Sebelum muat turun, guru boleh menyemak dulu. Tetapi kalau scroll, biasanya dia scroll yang terhad. Lebih baik muat turun dan semak di PDF. Seterusnya langkah 17 untuk mendapat orang yang mengesah dan juga pelulus, tekan unit organisasi, kemudian tekan plus ataupun tambah untuk jabatan pendidikan. Di bahagian pengurusan pentadbiran sekolah, pilih pejabat pendidikan, pilih sekolah, guru masing-masing dan pilih pegawai pengesah dan ulang langkah untuk pegawai pelulus. Perhatian untuk AKP, pengesah adalah KPT, pelulus adalah pengetua. Untuk guru, pengesah ialah PK pentadbiran dan pelulus pengetua. Terima kasih. Semoga perkongsian saya tentang sistem Hermes deskripsi tugas untuk guru akademik akan boleh membantu guru-guru untuk mengisi deskripsi tugas ataupun JD. Terima kasih.